Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya muslimin dan muslimat, para jemaah Surah Al-Husna sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah nikmat dari Allah kita dapat melaksanakan amanah tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Dan juga marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis kita ini mendapat keberkatan dan juga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini saya akan membaca buku ataupun membincangkan satu buku yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhirat. Dan di dalam buku ini dibahagikan kepada 4 bahagian yang utama, iaitu yang pertamanya berkenaan dengan mukadimah hari akhirat dan juga berkenaan dengan kematian. Yang kedua, tanda kiamat kecil. Yang ketiga, tanda kiamat yang besar. Dan yang keempat, berkenaan dengan alam akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang pertamanya marilah kita tengok satu tajuk yang penting, iaitu berkenaan dengan keimanan atau percaya kepada kewujudan hari akhirat. Saya pilih tajuk ini dengan harapan mudah-mudahan dapat menjadi tazkirah buat diri saya sendiri dan juga mungkin untuk dikongsikan kepada muslimin dan muslimat sekalian. Sebab kehidupan kita di alam dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan bila-bila masa sahaja Allah Subhanahu Wa Taala akan menjemput kita bertemunya di alam akhirat, di alam roh, di alam kematian nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, percaya kepada hari akhirat menjadi salah satu daripada rukun iman, dan dia menjadi syarat sahnya iman individu. Dan orang yang mengingkari ataupun meraguinya, maka iman dia tidak sah. Dan bukan sekadar tidak sah, bahkan dia akan jadi murtad, terkeluar daripada Islam. Ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf dari sudut wajibnya kita beriman dengan hari akhirat. Tak boleh kalau kita kata saya orang Islam, Allah saya percaya, Nabi saya percaya, malaikat saya percaya, tapi hari akhirat ni tunggu dulu, saya nak buat kajian dulu. Ini murtad kalau dia kata macam tu, sebab dia tak yakin dengan hari akhirat. Keyakinan bahawa apabila kita mati, kita akan bertemu dengan alam akhirat merupakan rukun iman, benda yang asas di dalam agama, benda asas. Itu merupakan satu perkara yang kita katakan tiang di dalam agama. Kalau tak ada yang tu, jadi murtad. Sebab tu tidak boleh main-main. Tak boleh main-main. Soal syurga neraka, soal pada mahsyar, soal hisab di akhirat nanti, dia tak boleh buat jadi bahan lawak, bahan jenaka. Dia kata, kau tak apalah buat baik, bagi aku seorang buat jahat. Nanti kalau
nanti tak ada orang buat jahat, siapa nak duduk dalam neraka? Dia buat lawan. Yang ini kalau dia mempermainkan soal akhirat, jadi murtad. Kalau dia niat. Tapi kalau dia jahil, dia jadi fasik, berdosa. Sebab tu kena hati-hati dalam bab syurga, neraka, bab hari akhirat. Dia menjadi asas di dalam akidah, kan? Jangan pula jadi kelompok yang sesat. Orang sesat ini ialah orang yang dia kata dia Islam, tapi dia tidak percaya kepada kewujudan hari akhirat. Ada kadang-kadang hari ini orang yang terlalu obses dengan pandangan saintifik. Maknanya semua benda dia kata perlu melalui ujian sains, melalui kajian empirical study. Sesuatu yang belum dibuktikan, maknanya dia belum menjadi satu yang benar. Macam tu orang sains. Oleh kerana dia ni terlalu fanatik dengan sains, dia kata soal syurga neraka, soal akhirat ini tidak ada bukti kewujudan, maka saya belum percaya lagi. Ini bahaya. Ini bahaya kalau orang Islam macam ni. Tapi hati-hati tuan-tuan sekalian, zaman akhir zaman, zaman kita macam ni, zaman kita ni tak mustahil ada orang Islam macam ni. Nanti kita kena hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, percayalah kamu kepada Allah, Rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kitab Al-Quran. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kitab yang diturunkan sejak dahulu, sebelum daripada itu, iaitu kitab apa? Kitab Taurat, Injil dan juga Zabur, dan juga Suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi. Yang tu kita wajib percaya. Walaupun nak cari kitab Injil yang betul-betul sama seperti yang Allah turunkan, hari ini hampir mustahil. Yang dikatakan sebagai Bible atau Injil itu yang ada hari ini sudah diselewengkan. Kitab Taurat lagilah susah nak dapat. Yang digabungkan sebagai Old Testament juga tak dapat hari ini. Orang Yahudi dia tak pakai Taurat lah, dia pakai Talmud, kitab lain. Dia buat sendiri kitab. Zabur pun sama. Tapi kita wajib yakin bahawa Allah SWT turunkan kitab itu kepada para nabi dan juga rasul tadi. Dan Allah sebut lagi, sesiapa yang kufur dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat, maka sesungguhnya sesatlah ia dengan kesesatan yang nyata. Jadi ini satu penjelasan, satu penegasan yang sangat penting berkenaan dengan akidah, yang kita tak boleh elak percaya bahawa wujudnya hari akhirat. Dan Allah SWT firman lagi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah albir. Albir ni macam kebaikan atau kebaktian. Allah kata bukanlah kebaikan itu dengan kamu menghadapkan wajah kamu ke arah timur atau ke arah barat. Tetapi kebaikan itu ialah apabila kamu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat dan seterusnya. Ayat dia panjang, ayat ni daripada surah Al-Baqarah ayat 177. Ayat ni turun berkaitan dengan beberapa rasa tidak senang di kalangan sahabat.
apabila Allah SWT perintah pada awalnya umat Islam supaya menghadap ke Masjidil Aqsa. Bila solat, Allah suruh menghadap ke Masjidil Aqsa dekat Palestin. Mana kalau dari Mekah menghadap ke arah itu, menghadap ke utara lah. Kalau di dekat Madinah pun menghadap ke utara. Tetapi turun ayat Allah SWT suruh tukar kiblat daripada Masjidil Aqsa supaya menghadap ke Kaabah, Masjidil Haram. Tukar kiblat. Lalu di kalangan sahabat-sahabat terutamanya dan juga di kalangan ahli kitab, mereka rasa tak senang dengan arahan itu. Lalu Allah turunkan ayat ini. Allah sebut bahawa albir, kebaikan itu bukan soal kamu menghadap sana atau menghadap sini, tetapi yang paling utama, yang paling penting ialah kamu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat dan lain-lain. Ini maksud kebaikan. Maknanya di dalam konsep agama ini, kadang-kadang kita nilai sesuatu itu baik berdasarkan akal dan juga berdasarkan adat. Kan? Kita nilai berdasarkan akal dan juga berdasarkan adat. Maknanya walaupun dia tak sembahyang, tapi dia manis muka, lembut, kita kata ni budak baik, boleh buat menantu, tapi tak sembahyang. Kan? Itu bahaya kita ni. Kan? Kadang-kadang dia bagi duit kat kita, cukup bulan bagi duit, bakal menantu katakan. Tapi bila datang rumah tak sembahyang. Dah masuk maghrib duduk lagi. Isyak tak sembahyang lagi. Nak jadi menantu aku ni. Kan? Orang kata tak apa bang, dia baik ni bang, bagi duit selalu. Kan? Ni Allah nak tentukan konsep baik tak baik bukan berdasarkan adat, bukan berdasarkan kepada kebiasaan, bukan berdasarkan kepada otak, fikiran kita, tetapi berdasarkan kepada agama. Albir, kebaikan itu ialah yang pertamanya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Ini penting. Yang ini sebenarnya kita dalam kehidupan, prinsip ini kita kena pegang. Prinsip ini kena pegang. Maknanya kita nak tentukan orang baik ke tak baik ialah agama dia. Kalau agama dia baik, dia baik. Macam tu kaedah. Nak ambil pekerja bersama, kita ada syarikat, kan? Kemudian kita nak cari pekerja. Benda yang utama sekali kita nak tengok agama dia. Sebab agama ni kalau katakan runtuh agama, runtuh dia punya amanah, runtuh dia punya saksiat dia. Sebab itulah konsep kebaikan itu kena balik semula kepada Al-Quran. Dan selepas Allah sebut beriman kepada Allah, Allah sebut beriman kepada hari akhirat. Penting ni. Beriman pada hari akhirat ni sangat-sangat dekat dan juga penting. Dan beriman kepada kewujudan hari akhirat dan negeri akhirat serta perkara-perkara yang berlaku di dalamnya, seperti segala manusia dibangkitkan semula, adanya perhitungan, balasan syurga, neraka dan lain-lain, menjadi asas iman. Ia wajib diyakini di samping beriman kepada Allah. Kalau kita nak bandingkan antara agama-agama yang ada atas dunia ini, agama Islam adalah agama yang paling lengkap menceritakan tentang sesuatu yang berlaku selepas mati. Paling lengkap. Dia panggil afterlife, atau hereafter. Apa yang berlaku selepas mati. Agama lain, contohnya macam Kristian. Orang Kristian dia ada juga konsep heaven dan juga hell, konsep syurga neraka. Tapi tak semua orang Kristian percaya kepada konsep syurga neraka itu. Ada di kalangan kelompok Kristian yang tak percaya. Dan konsep dia agak kabur. Dia tak jelas. Maknanya selepas mati itu apa berlaku, dia tak jelas. Maknanya tidak ada satu rujukan jelas yang ceritakan satu persatu. Itu Kristian. Sedangkan dalam Islam,
kita punya konsep kita berkenaan dengan afterlife ataupun berkenaan dengan alam akhirat jelas. Maknanya kalau kita mengaji dari awal, kita ikut betul-betul, kita boleh nampak dah skrip kita akan datang ni, apa akan berlaku pada diri kita. Maknanya alam kubur, dah ada dah cerita tentang alam kubur ni, Nabi cakap macam ni. Kemudian alam kiamat, Allah bangkitkan kembali daripada kubur itu, berkumpul, berjalan, pergi kepada mahsyar. Dah cerita dah, detail dia. Kemudian daripada mahsyar pula, lepas tu cerita pula mengalami suasana dalam keadaan hisab. Dan daripada mahsyar tu macam-macam lagi peristiwa, dijelaskan dengan detail. Kemudian ada pula timbangan amal, mizan. Kemudian ada pula titian sirat. Kemudian ada neraka di bawah, ada syurga. Jelas, semua jelas. Maknanya agama yang menceritakan tentang keadaan selepas kematian, alam selepas kematian, agama Islam yang paling jelas. Dan bila kita kata beriman, kita beriman dengan semua sekali. Beriman dengan semua sekali ilmu yang kita tahu tentang hari akhirat. Kalau orang Hindu, dia ada konsep reincarnation. Kan? Reincarnation ini, dia percaya bahawa seorang tu bila dia mati, roh dia akan dilahirkan semula sebagai makhluk yang baru. Kalau dia orang baik, dia akan lahir dalam makhluk yang baik. Dia ada satu konsep, dia panggil karma samsura, bukan samsuri. Samsuri nama orang. Karma samsura. Karma samsura ni kalau dalam Hindu, dia percaya, dia kata kalau katakan orang Hindu ini dia kasta bawah. Kalau dia buat baik pada orang, suka tolong orang, buat baik pada mak ayah dia, bila dia mati, dia dilahirkan semula sebagai seorang bayi daripada kasta yang tinggi. Contoh macam Brahma yang paling tinggi. Hindu ni tuan-tuan sekalian, kepercayaan dia kepada kasta masih kuat lagi. Kan? Maknanya kalau katakan seorang tu berkasta berbeza, dia tak boleh rapat dengan kasta yang lebih rendah. Bahkan kalau bersentuh, kalau ikut ajaran asal dia, bersentuh dia kena basuh. Macam tu dia punya konsep kasta, kan? Tapi bila seorang tu mati, dia boleh bertukar kasta. Macam tu, kan? Boleh tukar kasta pula. Tapi kalau dia jahat, dia bukan sekadar boleh turun kasta, tapi dia boleh lahir sebagai binatang. Dia itu percayaan dia. Mungkin dia lahir sebagai nyamuk, kan? Nyamuk, kan? Dulu dia buat jahat tu, dulu perompak dulu. Bila lahir dia jadi nyamuk, kan? Nampak macam tu, kan? Macam tu. Ni kepercayaan dia macam tu, kepercayaan, kan? Sebab manusia ni, bila dia tak berpegang kepada wahyu, dia punya ajaran dia pelik lah jadi. Bagi kita dengar, kita ketawa, tapi yang tu yang mereka pegang. Dia pegang macam tu, dia konsep dia macam tu. Incarnation, reincarnation, maknanya roh itu akan pusing balik. Dalam agama Buddha, dia ada juga konsep dia panggil rebirth, dilahirkan semula. Tapi dia ada satu konsep lagi. Kalau tuan-tuan pernah dengar konsep nirwana, pernah dengar perkataan nirwana? Pernah dengar tak? Nirwana. Kubur. Ada kumpulan nirwana apa dah kan? Ni nirwana ni dia satu kepercayaan Buddha. Dia percaya bahawa kalau katakan roh tu dah sampai peringkat kesempurnaan baik, tu dia punya konsep lah. Dia kata roh tu akan bercantum di alam lain. Maknanya dia akan kekal di alam lain. Macam tu. Tapi wallahu a'lam bissawab. Sebab kalau kita buat kajian agama, setengah daripada agama ini yang sesat. Tapi kalau ada pandangan yang mengkaji kitab-kitab Buddha, kitab-kitab Buddha tu, dia kata
Kalau tengok balik kitab itu dia ada kaitan dengan beberapa prinsip-prinsip Islam, tapi ada unsur penyelewengan macam tu. Unsur penyelewengan. Sebab kalau tengok konsep nirwana tu dia macam konsep menuju ke syurga macam tu lah, tapi sudah diselewengkan konsepnya. Sama juga Hindu pun dia kata dulu ada kaitan, mungkin ada Nabi mana-mana sampaikan akidah Islam yang betul, kemudian ajaran diselewengkan, akhirnya sembah lembu dan sebagainya. Mungkin tak mustahil. Semua tu tak mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang ada hari ini sudah tak samalah dengan ada di dalam prinsip Islam. Okey. Yang saya nak tegaskan kat sini, prinsip Islam berkaitan dengan hari akhirat itulah yang paling lengkap. Yang paling lengkap tuan-tuan sekalian, dan juga yang paling logik. Yang bila kita kaji, kita baca, kita tatapi, kita dengar, kita akan rasa tenang. Kita akan rasa tenang. Kan? Kalau reincarnation rasa tak tenang kan? Rasa pusing balik kan? Pusing balik itu, kalau tanya orang tu dulu kamu sebagai apa? Kan? Tak boleh jawab kan? Benda tu tak ada satu prinsip yang jelas. Tapi kalau dari sudut prinsip hari akhirat ini telah dibuktikan berdasarkan hujah-hujah yang jelas sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Okey. Keyakinan itu adalah bersepadu antara keyakinan akhlak, perundangan dan sistem hidup. Semua elemen ini terangkum dalam maksud Islam. Ini kerana Islam adalah agama yang disempurnakan oleh Allah bagi manusia dan menjadi nikmat kepada mereka. Islam adalah satu-satunya agama yang diredai dan diterima oleh Allah. Segala ajaran Islam dibina di atas satu asas yang teguh, iaitu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Di dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Dan apabila kamu bertelingkah atau berlainan pendapat mengenai sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, dan juga Rasulnya, yakni As-Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Ya? Kalau kita perhatikan dalam Quran, banyak Allah sebut in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Allah rangkumkan atau cantumkan beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Maknanya beriman kepada hari akhirat ni sangat-sangat penting. Dia kena dekat dengan hati kita. Jadi bila kita beriman pada hari akhirat ni, dia jadi kehidupan dunia kita cantik. Islam ni jadi cantik. Islam ni jadi nampak lengkap. Sebab kalau tidak, tuan-tuan sekalian, kita tak jadi baik. Bayangkan, Islam ada sistem. Islam ada sistem ajaran, suruh sembahyang, suruh puasa, suruh pergi haji kan, dan juga suruh buat baik. Tapi tiba-tiba tak ada prinsip akhirat. Agak-agak jadi baik. Suruh buat baik, tapi tiba-tiba dia stop kat situ. Bila mati-mati, macam ajaran Confucius. Confucius ini dia suruh buat baik. Tapi dalam ajaran Confucius tak ada prinsip tentang kematian, selepas mati tak ada. Yang dia ada, dia guna konsep legasi. Maknanya kita buat baik supaya bila kita mati, anak cucu kita akan bangga dengan kita. Itu konsep dia. Sebab tu kalau di dalam ajaran macam ni, Confucius macam ni, dia utamakan nenek moyang. Boleh perasan tak macam mana masyarakat Tionghoa kan biasa dia letak gambar nenek moyang dia kan? Nenek moyang pasti dia sembah. Sebab dia tak ada satu perkara yang jelas dari sudut selepas kematian, kecuali Buddha adalah yang tadi kan.
Tapi kalau Confucius, dia tak ada. Dia hanya nak bina legasi. Dia kata kalau aku mati nanti, supaya anak cucu aku tak malu. Cukup macam tu saja. Dia panggil legasi. Kalau Islam macam tu, dia tak lengkap. Dia tak buat. Sekadar legasi ni tak buat. Sebab tu dalam Islam, dia ada konsep akhirat. Lagipun, kita ni kalau katakan nak harapkan keadilan di dunia, kita tak akan puas, betul tak? Boleh tak kita mendapat keadilan yang sempurna di dunia? Boleh tak dapat? Boleh tak dapat? Tak dapat. Tak dapat kita. Sama ada dalam masyarakat kita, dalam negara kita, dalam keluarga kita, dalam adik-beradik kita, suami isteri, dengan tak kira lah. Kalau manusia mengharapkan keadilan di dunia ini, supaya dia dapat semua keadilan, dia akan rasa kecewa. Sebab tu kita dalam banyak hal, bila sebut kehidupan ni kita nampak akhirat, kita akan rasa lega. Walaupun mungkin hari ni kita dihina, ataupun kita diherdik, ataupun kita ni diketepikan, dianiaya, tidak diadili dengan sebaiknya, tapi bila kita ingat akhirat, hati kita akan tenang. Itu kelebihannya beriman kepada hari akhirat. Sebab itulah Islam ni agama yang sempurna, agama yang lengkap ajarannya, dan disempurnakan lagi dengan iman kepada hari akhirat. Ini penting. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia perlu bercakap yang baik atau dia diam. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia perlu memuliakan jirannya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia perlu memuliakan tetamunya. Ini hadis sahih. Dan hadis seperti ini banyak, yang Nabi SAW sebut, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir." Lalu Nabi sebut apa yang perlu dia buat. Tapi dalam hadis yang disebut ini, 3 benda. Nabi kata yang pertamanya, "Falyaqul khair aw yasmut." Sama ada dia berkata baik atau senyap. Ini sifat orang Islam. Orang Islam, sifat dia, lidah dia hanya guna untuk perkataan yang baik. Setiap kali dia nak cakap, dia akan ingat adakah perkataan dia itu mendatangkan kebaikan atau tidak. Kalau tidak mendatangkan kebaikan, Nabi kata yasmut, lebih baik diam. Itu kaedah penggunaan lidah. Sebab lidah ini dia lebih tajam daripada mata pedang. Kan? Dia boleh menghuru-harakan dunia dengan lidah. Lidah boleh menghuru-harakan dunia. Cuba tengok berlaku dekat Indonesia. Ada demonstrasi yang mengumpulkan 7 juta orang Islam. Demonstrasi di bandar Jakarta. Dan sebelum tu ada lagi demonstrasi, ramai juga. Beberapa kali demonstrasi. Demonstrasi itu dibuat kerana bantahan ucapan seorang pemimpin yang berbangsa Tionghoa. Dia jadi gubernur Jakarta. Nama dia apa? Ahok. Ya. Dia buat ucapan waktu itu, dia kempen untuk pemilihan sebagai gubernur ke ataupun Datuk Bandar, saya tak pasti. Datuk Bandar Jakarta. Kemudian dia kempen, dia kata kepada pengundi-pengundi, kamu semua jangan ditipu oleh surah Al-Ma'idah ayat 53. Dia siap sebut ayat 53 kan? Sebab dalam surah Al-Ma'idah ayat 53 sebut tentang jangan kamu melantik orang kafir sebagai wali kamu, sebagai pemimpin kamu. Jadi dia kata kamu jangan ditipu oleh ayat surah Al-Ma'idah ayat 53. Ucapan dia itu menimbulkan
kemarahan umat Islam di Indonesia. Jadi umat Islam Indonesia bangkit, berkumpul, dan sehingga hari ini umat Islam di Indonesia masih lagi meneruskan lagi bantai. Ini peristiwa yang berlaku di Indonesia. Kenapa? Kerana lidah. Lidah ini kesan dia sangat besar. Kan? Kita kadang-kadang putus kawan dengan sebab lidah juga. Kalau sekarang ni silap-silap dengan silap WhatsApp. Kan? Silap WhatsApp. Kan? Jadi kawan tak berhati, keluar daripada grup. Dah putus sahabat dah. Kan? Jaga-jaga kan. Jaga-jaga. Sebab lidah sekarang ni bukan sekadar di mulut, lidah di jari. Ni kena hati-hati juga kan. Kena hati-hati ya. Okey. Dan juga Nabi kata, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Hendaklah dia muliakan jiran. Jiran ni penting. Dan Nabi tak sebut jiran tu sama ada jiran Islam atau jiran kafir, sama ada jiran baik atau jiran jahat, sama ada jiran tu pergi surau atau tak pergi surau. Asalkan jiran, falyukrim jarah, kena muliakan. Jiran itu kena muliakan. Ini penting di dalam agama sebab jiran ini Nabi kata kalau tidak kerana kalaulah bukan kerana prinsip Islam, aku hampir-hampir mengatakan jiran itu mewarisi. Maknanya jiran itu sangat dekat, seolah-olah macam keluarga kita sendiri. Sebab tu kena hati-hati dengan jiran. Dan juga wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Ini penting. Memuliakan tetamu ini dalam masyarakat bandar kita ni agak kurang. Kita agak lemah sikit dalam bab memuliakan tetamu. Zaman sekarang ni zaman lebih kepada selfish, mementingkan diri. Kalau masyarakat dulu sangat rasa gembira bila tetamu datang. Tetamu datang dia rasa gembira. Kan? Maknanya dia tinggal benda lain, tumpukan kepada tetamu dia. Ini sepatutnya jadi amalan kita. Orang Arab terkenal sebagai masyarakat yang sangat hormat tetamu. Orang Arab. Kalau orang Arab yang betul-betul mengikut budaya Arab, dia akan layan tetamu sampai kita rasa macam raja. Macam tu. Sampai kita rasa macam kita ni raja. Macam tu. Maknanya dia sangat muliakan tetamu. Kita kadang-kadang tetamu duduk sendiri, tak tunggu bila kawan nak suruh duduk ni kan. Patutnya jemput duduk kan. Macam tu lah patutnya kita layan tamu. Kadang-kadang tetamu rumah kita kena datang rumah, pergi basuh pinggan kat dapur. Tetamu basuh pinggan. Kan. Ini maknanya satu kaedah yang tidak kena lah dalam konsep tetamu. Kan. Kalau tengok kisah, ada satu kisah zaman Nabi SAW, Abu Talha yang dihadiri oleh tetamu. Dia asalnya tetamu Nabi SAW, utusan yang datang dari luar menjadi tetamu Rasulullah. Kemudian kebetulan Rasulullah tak ada kesempatan untuk ajak tetamu itu bermalam, ada urusan lain. Maka Rasulullah tanya kepada sahabat, siapa yang boleh menjadi tetamu kepada tetamu itu, mendapatkan menjadi tuan rumah kepada tetamu itu. Maka Abu Talha kata, saya ya Rasulullah. Dia sedia sebab tetamu Nabi kan. Lalu dia bawa datang rumah. Kebetulan pada waktu itu kat rumah dia tak ada makanan. Tengah makanan sikit. Abu Talha ni orang kaya asalnya, ada kebun besar sebagainya, tapi dia banyak berkorban. Pada waktu itu tak ada makanan. Kemudian dia kata kat isteri dia macam mana? Isteri dia kata ada cukup untuk dia 2 orang je. Kan? Dan juga anak. Lalu Abu Talha kata, tak apa, kita kena bagi makan tetamu. Dan cara Abu Talha buat, waktu nak makan, Abu Talha dia buat baiki lampu tu, pelita, tiba-tiba terpadam. Dia kata minyak, macam minyak habis lah, padam. Jadi dalam gelap, makan dalam gelap. Dia tak nak tetamu dia rasa bersalah.
Dia hidang untuk tetamu dia, hidang untuk dia sekali. Sampai dalam gelap itu tetamu dia makan, dia buat-buat macam makan juga. Padahal perut dia lapar kosong. Ni kan. Tetamu dia makan punya sedap, makan, dia buat macam makan, nyam juga kan. Ni. Ini sahabat-sahabat Nabi macam tu kan. Akhirnya turun Al-Quran, ayat yang memuji tindakan. Ini kisah Abu Talhah yang memuliakan tetamu. Okey. Dan hidup manusia menurut Islam bukan sekadar umurnya di dunia atau umur umat dunia ini. Bukannya mati dengan menamatkan riwayat hidup, tetapi ia adalah sebahagian daripada hidup itu sendiri. Bukan seperti pendapat orang yang lalai mengenai hidup di akhirat, yang berasa dia akan hidup selama-lamanya, ataupun hidup ini berakhir dengan
Sebaliknya Islam menegaskan manusia perlu mengenal dirinya sendiri yang membawa kepada mengenal Tuhan. Oleh itu hidup di dunia ini hanyalah permulaan riwayat hidup manusia. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu berasal daripada tiada? Kemudian Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dia kalau di dalam istilah kita lah, kita kata tamatlah riwayatnya, macam itulah kan cerita kanak-kanak. Tapi sebenarnya riwayat perlu tamat lagi. Sebab itu hanyalah permulaan. Hidup di dunia ini adalah merupakan tempat ladang amal, kehidupan yang kekal nanti di akhirat. Jadi tidak ada istilah tamatlah riwayat. Tak ada istilah. Riwayat itu bersambung di alam akhirat. Itu konsep sebenar. Berbeza dengan kumpulan materialis atau kumpulan sekular yang menganggap bahawa kehidupan dunia ini adalah puncak kehidupan. Bagi dia dunia ini adalah segala-galanya. Bagi dia kehidupan akhirat ini satu perkara yang sampingan. Sebab tu setengah orang yang tumpu kepada dunia betul-betul, bila sepuh ingat mati dia kata kau jangan putus hati. Kan? Dia rasa bagi dia ingat mati ini mengganggu dia punya konsentrasi. Kan? Sedangkan ingat mati ini merupakan hiburan bagi orang yang beriman. Sebab disitulah dia akan dapat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepercayaan kepada kehidupan selepas mati ini bagi seorang Muslim merupakan asas yang sangat kuat. Dan di dalam Islam, kalau tengok sejarah Nabi SAW, Nabi diutuskan kepada masyarakat Arab, yang kebetulan masyarakat Arab Quraisy pada waktu itu adalah kelompok yang menganggap bahawa kematian adalah penamat segala-galanya. Lebih kurang dengan pemikiran etis atau kelompok materialis zaman kita ini. Walaupun zaman Nabi ini, zaman Nabi pada waktu itu kebanyakan tamadun Rom, tamadun Parsi dan juga tamadun India, Cina, mereka ada kepercayaan berkenaan dengan kehidupan selepas mati. Tapi masyarakat Arab di tempat Nabi itu, masyarakat Arab jahiliah, Allah takdirkan Nabi lahir di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang mempunyai kepercayaan selepas mati manusia akan habis macam itu saja. Nah itu masyarakat Quraisy. Sebab tu orang Quraisy ini dia mementingkan keturunan. Dia mementingkan keturunan dan juga mengutamakan apa yang dia akan dapat, sebutan-sebutan dia akan dapat selepas dia mati. Sebab apa? Sebab bagi dia mati ni dia tak dapat apa-apa, kecuali dia nak dapat pujian, kebanggaan anak cucu dia. Ini orang Quraisy. Sebab itulah pernah berlaku zaman Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan dakwah, seorang pemimpin Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini diambil satu tulang. Tulang ini tulang yang dah reput dah, tulang yang sangat reput. Lalu dia ambil, dia kepal tulang itu, kemudiannya jadi hancur. Lepas tu dia tabur depan Nabi SAW. Dia tabur depan muka Nabi, tulang yang hancur itu. Kemudian dia sebut lebih kurang man yuhyil izama fahiya ramim. Wahiya ramim. Macam dalam surah Yasin kan kita baca man yuhyil izama wahiya ramim. Maknanya siapa yang akan hidupkan tulang ini selepas tulang ini dah hancur. Tulang dah hancur, siapa nak hidupkan? Kan? Mana boleh dah hidup, dah hancur dah. Bahkan dia boleh tunjuk depan Nabi, hancur. Maka Nabi SAW jawab kepada dia, Allah akan hidupkan. Kan? Dia tanya kepada Nabi, adakah Tuhan kamu akan hidupkan balik manusia yang dah mati, tulang dah hancur, dah luluh semua ini? Nabi kata, ya, na'am. Yumitukallahu ta'ala. Allah akan akan mematikan kamu. Allah Ta'ala akan mematikan kamu. Thumma yab'atsaka, dan Allah akan bangkitkan kamu. Thumma yahsyuruka ila nar, dan Allah akan bawa kamu berkumpul masuk dalam neraka. Nabi kata kepada Ubay bin Khalaf.
Sebab telah turun ayat yang kita baca dalam surah Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Pasal Allah sendiri jawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jadi orang kafir tanya, siapa nak hidupkan kembali tulang-tulang ni? Allah sendiri jawab, katakanlah yuhyiha alladhi ansha'aha. Allah yang telah menghidupkan, mencipta manusia daripada tak ada itu, Allah akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Benda itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Al-Quran yang ada pada kita hari ini sebenarnya telah lama dah menjawab hujah-hujah golongan etis. Puak-puak etis ini dia pakai hujah, rupanya hujah dia sama macam hujah orang Quraisy 1400 tahun dulu. Jadi hujah lama, recycle balik. Jadi Quran dah sedia dah jawab kerana Nabi berdepan dengan kelompok yang tidak percaya kepada hari akhirat. Jadi untuk ini setakat ini saja dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini dapat manfaat dan dapat meneguhkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa